Sejahtera semua, selamat datang ke channel Felix Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar siapa nama-nama yang besar daripada kepimpinan Perikatan Nasional yang boleh menjadi pembangkang. Selepas kemenangan Menteri Besar Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang di Kemaman, tiba-tiba nama Dr. Ahmad Samsuri disebut-sebut menjadi ketua pembangkang. Bukan itu saja, yang lebih hebatnya disebut menjadi calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Bahkan Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri pun tidak menolak kemungkinan itu. Nah, saudara-saudara, terdapat satu persoalan yang timbul berkaitan jawatan ketua pembangkang. Terdapat satu persoalan, adakah PAS gilakan jawatan ketua pembangkang? Kenapa Hamzah Zainuddin tak boleh teruskankah menjadi ketua pembangkang sehingga habis penggal? Artikel ini daripada Harapan Daily, PAS gilakan jawatan ketua pembangkang. Seorang pemimpin bersatu coba meredakan seruan PAS mengambil alih jawatan ketua pembangkang Parlimen dengan mendakwa bahawa PAS akan dituduh gila jawatan atau kacang lupakan kulit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, keputusan pelantikan jawatan ketua pembangkang adalah di bawah bidang kuasa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak mahu ia dipergunakan musuh untuk menuduh PAS gila jawatan atau kacang lupakan kulit. Sebab musuh sentiasa cuba memburukkan PAS dengan mengatakannya cepat lupa dan sebagainya. Padahal kita semua tahu PAS bukan parti yang gelojo, katanya, lapor FMT. Wan Saiful berkata demikian sebagai respon kepada cadangan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil agar Samsuri dilantik sebagai ketua pembangkang sekiranya Naib Presiden PAS memenuhi kelayakan sebagai calon PM. Wan Saiful juga senada dengan pengarah pilihan raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi yang dilaporkan berkata bahawa perkara tersebut perlu dibincangkan di peringkat pimpinan pusat. Nah, persoalan yang timbul selepas saya membaca artikel ini. Kalau benar PAS gila jawatan pembangkang, jawatan ketua pembangkang, kenapa nama Ahmad Samsuri saja yang disebut? Bagaimana pula dengan nama Sanusi? Bagaimana pula dengan nama Tuan Ibrahim? Tetapi kita tahu Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung Bersatu dilantik menjadi ketua pembangkang. Nah, kalau benar PAS yang akan dilantik untuk mengisi jawatan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang, satu yang pasti, Hamzah Zainuddin perlulah meletakkan jawatan sebagai ketua pembangkang bagi memberi laluan kepada ketua pembangkang yang baru daripada PAS. Nah, kalau benar PAS memang mahu memegang jawatan ketua pembangkang, saya sebagai pemerhati politik rasanya Muhammad Sanusi yang paling sesuai untuk menjadi ketua pembangkang, ataupun Tuan Ibrahim, ataupun Taqiyuddin Hasan, ataupun Hadi Awang sendiri. Jadi saudara-saudara, tonton apa yang kita tahu, Hamzah Zainuddin masih memegang jawatan sebagai ketua pembangkang. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share. Anda juga boleh subscribe, sebab subscribe itu percuma. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan Muhyiddin Yassin
sebagai Presiden Bersatu dan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional. Disebabkan di dalam keputusan mahkamah ini menyebut nama pemimpin bersatu. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, siapapun juga pemimpin ataupun siapapun juga yang menjalani case mahkamah, sudah pasti ada dua pilihan. Pertama, menang, dan kedua kalah. Nah, sekiranya pemimpin bersatu ini kalah, bukankah akan berisiko untuk masuk penjara ditangkap? Susulan daripada perbicaraan case hasutan pemimpin bersatu bermula pada 22 April 2024. Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 5 hari bermula 22 April 2024 bagi perbicaraan kes Adun Kijal Senator Datuk Razali Idris yang didakwa menyebut perkataan menghasut dengan menyifatkan keputusan institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Razali yang berumur 57 yang juga Ketua Perundangan Bersatu didakwa menyebut perkataan menghasut itu pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya ataupun PRN bagi Pilihan Raya Kecil Kemaman di Terengganu. Dia didakwa menyebut perkataan menghasut di Padang Astaka Cukai, Kemaman antara 9.30 malam hingga 11.30 malam pada 10 November. Hakim N. Priscilla Hemamalini menetapkan 22 hingga 26 April tahun depan untuk perbicaraan ketika sebutan kes itu. Terdahulu, Peguam Masya Harahari Johari Mawi yang mewakili Razali memohon mahkamah menetapkan tarik bicara selepas pihaknya menerima dokumen berkaitan kes daripada pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Ilya Eliana Nur Azmal mengesahkan dokumen berkenaan telah diserahkan kepada pihak pembelaan. Nah, saudara-saudara, kalau benar Razali Idris kalah dengan keputusan mahkamah ini, sudah pasti beliau akan dikenakan tindakan undang-undang. Apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Kembali lagi bersama di dalam channel ini dengan satu lagi isu hangat, satu lagi info yang hangat. Saudara-saudara, satu perkongsian yang mengejutkan, di mana disahkan salah satu menteri yang mengalami satu masalah ataupun mengalami satu berita duka cita. Dan ini pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia juga rasanya. Selepas disahkan salah satu menteri, anak kepada menteri disahkan sudah meninggal dunia. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ada saja pergolakan politik yang berlaku. Bahkan, walaupun ada yang melihat hari ini, kerajaan perpaduan yang sudah stabil, yang mendapat sokongan yang cukup, bahkan sokongan yang padu, yang kita boleh kata sehingga pilihan raya umum ke-16 akan bertahan, barulah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan boleh digulingkan pada PRU 16. Itu pun kalau pembangkang menang. Tapi saudara-saudara yang amat dihormati, ini pergolakan politik ini, pergolakan yang berlaku ini bukan di Malaysia, tetapi disahkan anak menteri, disahkan meninggal dunia, dan ini pasti mewujudkan kepimpinan politik Malaysia. Satu artikel daripada Harapan Daily berkongsi, selepas lebih 60 hari mengganas, anak menteri Israel mati di Gaza. Selepas lebih 60 hari Israel mengganas, anak menteri kabinet Israel dan bekas ketua tentera Gadi Eisenkot terbunuh dalam genosid dilakukan rejim itu di Gaza. Berita yang menyedihkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu
dimaklumkan pemimpin Parti Perpaduan Nasional Benny Gantz. Eisenkot dan Gantz juga bekas ketua tentera, menyertai kerajaan penjenayah Netanyahu sejurus selepas serangan Hamas pada 7 Oktober yang mendorong pengeboman bertalu-talu antara paling dahsyat dalam sejarah moden manusia. Walau bagaimanapun, tentera tidak memberikan buktian tepat mengenai kematian Gal Meir Eisenkot, 25. Hanya dimaklumkan dia terbunuh dalam pertempuran di utara Gaza yang dilabel wilayah itu oleh tentera Israel sebagai pusat organisasi keganasan Hamas. Bersama-sama dengan seluruh Israel, saya menghantar sokongan saya kepada Gadi dan kepada seluruh, kata Gantz dalam satu kenyataan. Dalam ucapan takziah, Netanyahu berkata dia sedih dengan kejadian itu. Rancangan Israel mengusir rakyat Palestin menyaksikan pembunuhan lebih kejam selepas gencatan senjata apabila sengaja menyerang kenderaan pasukan penyelamat dan ambulans. Saudara-saudara, ini pasti satu lagi berita yang hangat yang mengejutkan politik Malaysia. Teman-teman, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.